السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
Suratul Asra Makkiyatun. Suratul Isra Makkiyatun. Surah ini nama dia surah Isra. Makkiyatun. Surah ni surah Makkah. Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Suratul Isra. Nama surah ni surah Isra. Makkiyatun, surah ni diturunkan di Mekah. Seperti mana kita tafsir yang lepas-lepas dah, ayat Al-Quranul Karim ada nama dia ayat Makkiyah dan ada juga nama dia ayat Madani. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah, yakni sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ayat Madani, ayat diturunkan selepas Nabi berhijrah, itu dipanggil ayat Madani. Sama ada diturun di Madinah ataupun diturunkan di mana-mana, tetap dipanggil ayat ni ayat Madani. Surah ni surah Isra yang terkenal, yang berlaku kepada batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rejab, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Bahkan tahun itu dinamakan tahun duka cita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kehilangan bapa saudaranya yang sentiasa membelanya, Abu Talib. Dan Nabi juga kehilangan isteri kesayangannya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hidup Nabi sebatang kara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditekan dan ditindas dengan begitu dahsyat sehingga Nabi memohon perlindungan supaya penduduk-penduduk Taif menerima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak angkat Zaid bin Harisah pergi ke Taif dengan harapan orang-orang Taif dapat menerima ajaran dibawa oleh Nabi. Kalau tak mau terima pun janganlah melakukan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, apabila Nabi sampai di Taif, orang Taif mengarahkan orang yang bodoh-bodoh dan kanak-kanak supaya memaki dan melontar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Lalu Nabi patah balik daripada Taif menuju ke Makkatul Mukarramah, sehingga tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita itu luka. Dalam kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan darah. Zaid bin Harisah menceritakan Nabi berjalan itu terdengar air dalam kaki dia. Dalam kasut dia terdengar air. Kenapa? Dalam kasut dia dipenuhi dengan darah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Mekah, daripada Taif, itulah tak lama lepas pada tu berlakulah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini kisah yang wajib kita kena percaya, berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak percaya Isra wal Mi'raj, boleh merosakkan akidah. Kerana Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran, dalam ayat yang sedang kita baca ni, yang akan kita baca ni. Cerita Isra wal Mi'raj. Itu. Baik. Malaikan wa in kadu liyufsinunaka. 8 ayat. Madinah, ada 8 ayat dalam ayat Madinah, 111 atau 110 ayat. Surah ni ada 111 ataupun 110. Tetapi dalam Quran yang kita baca ada 111 ayat dalam surah Isra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada satu juzuk malam daripada Masjidil Haram Mekah
kepada Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya lailan di waktu malam. Minal Masjidil Haram, perjalanan itu bermula daripada Masjidil Haram, semua kita tahu, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Masjidil Haram, makna haram itu hormat, mulia, masjid yang paling mulia. Sebab tu kalau kita pergi duduk di hotel apa semua, dia akan tunjuk arrow dia ke mana Masjidil Haram itu. Dia tulis haram, 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 yakni tempat mulia, haram. Nah itu. Sebab tu kalau nak di taksi pun dia punya haram, haram, haram. Itu tempat yang mulia. Masjid yang paling mulia. Masjidin Nabawi, Masjid Nabi. Yang semua kita tahu itulah masjid yang dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi bina masjid yang pertama di Madinah, Masjid Quba. Lepas tu Nabi bina Masjid Nabawi. Kita tahulah An-Nabawi, Masjid Nabi. Nabi mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita dengar Masjid Al-Aqsa. Apa itu Aqsa? Aqsa itu apa? Seperti mana haram tadi makna hurmah, masjid yang mulia. An-Nabawi makna masjid Nabi. Aqsa, Masjid Aqsa dengan makna jauh, masjid yang jauh. Aqsa ni makna jauh. Maknanya jauhnya perjalanan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu, kalau dulu 40 hari perjalanan baru sampai. Jadi Masjidil Aqsa, masjid jauh. Masjid Haram, masjid dihormati. Masjid Nabawi, masjid Nabi. Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Dulu-dulu tak banyak masjid dalam dunia ni. Tak macam hari ni. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram agak dekat, taklah jauh sangat. Nah, itu. Ada lagi satu masjid yang jauh. Apa dia yang jauh? Masjidil Aqsa. Lalu oleh kerana masjid ni masjid yang jauh dipanggil Aqsa, masjid yang jauh. Jauhnya dulu 40 hari perjalanan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulakan perkataan dengan subhan. Subhana. Bila sebut subhan, bila terjemah dalam bahasa itu macam itu, subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Menjadi amalan kita. Apabila kita tengok sesuatu benda yang pelik, yang menakjubkan, kita akan sebut subhanallah. Sebut subhanallah. Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan satu benda yang pelik. Pada akal manusia, pada Allah tak ada benda yang pelik. Allah pun cerita dengan subhanalladzi. Makna subhanallah, maha suci Allah. Peliklah cerita ini yang akal manusia tak mampu nak fikir, tetapi berlaku pada batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam subhanalladzi khalaqa azwaja dalam surah Yasin kan. Maha suci Tuhan yang menjadikan azwaj, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Jantan, betina, laki-laki, perempuan ni nampak je bila kita tengok sekali rasa tak, rasa biasa-biasa, tapi benda yang sangat pelik. Yang manusia tak boleh cipta. Manusia tak boleh buat jantan, betina, tak boleh. Manusia boleh buat kapal terbang, tapi manusia tak boleh buat kapal terbang jantan, kapal terbang betina sampai mereka boleh bertelur, mengawan, beranak, tak boleh. Manusia boleh buat kereta, tak boleh buat kereta jantan, kereta betina. Kalau boleh buat bentuk jantan, bentuk betina pun, mereka tak boleh duduk sekali mengawan, sampai boleh beranak. Tak boleh. Sampailah canggih apa, komputer ke, handphone ke apa, semua bila habis-habislah. Dia tak boleh membiak. Allah menciptakan yang boleh membiak, yang boleh ambil buat benih. Kita ni benih-benih ni tak berhenti. Manusia tak akan pandai buat jenis benih yang dia boleh menetas, yang boleh beranak, yang boleh membiak. Tak boleh. Hatta pokok pisang. Daripada pokok pisang sepokok, kita ambil pokok pisang mas rumah orang.
Balik kita korek, kita tanam tepi rumah kita, nanti dia akan naik anak keliling. Ini subhanallah. Manusia tak reti buat. Lepas tu anak tu 5-6 pokok pula, kamu pindah dia akan naik lagi anak 5-6 pokok lagi. Daripada sepokok akan jadi satu ladang yang besar. Ayam itik pun sama. Ambil jantan seekor, betina seekor, lama-lama dia bertelur. 10 ekor menetah 8 ekor. Dalam 8 ekor tu ada jantan, ada betina. Daripada 8 ekor jantan betina tu boleh jadi beribu-ribu ekor ayam. Ni subhanallah. Orang pun sama. Dan segini. Jadi adakah yang reti buat macam Allah Subhanahu Wa Taala cipta tentang jantan betina ni? Tak ada. Banyaklah perkara-perkara yang Allah Taala cerita dengan perkataan-perkataan yang Allah letak dalam Quran. Sama. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Bukan Nabi pergi sendiri, Allah Taala yang bawa. Lepas tu macam mana yang orang kafir mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi cerita Isra wal Mi'raj? Kenapa akal tak boleh fikir? Dalam satu malam Nabi sampai ke Masjid Aqsa Palestin. Sedangkan perjalanan dulu 40 hari baru sampai. Bukan sekadar itu sahaja, Nabi dibawa naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Dibawa naik langit sampai ke Mustawa. Dibawa naik lagi sampai ke Baitul Ma'mur. Nabi sampai di Baitul Ma'mur. Di bawah tempat yang mulia Baitullah, ditawaf oleh manusia. Di langit seperti mana tempat bawah yang mulia Baitullah ni, ada tempat dia nama dia Baitul Ma'mur. Di sana malaikat sedang bertawaf. Setiap hari malaikat 70,000 masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar. Nabi sampai di Baitul Ma'mur. Akal fikir tak boleh nak lepas kalau fikir dengan akal. Tapi bila kita fikir sekali, asra bi 'abdihi, Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sendiri, Allah bawa. Bila Allah Taala bawa, tidak mustahil. Seperti mana ikan yang duduk dalam kolam, ikan tu cerita dia pergi ke Kuala Lumpur, dia pergi Putrajaya. Ikan yang duduk dalam kolam macam mana nak pergi Putrajaya? Dia boleh loncat gedik pergi atas highway, mampu tak jalan. Tapi orang ambil ikan tu dalam plastik, bawa pergi. Buah air sekali apa semua. Boleh sampai tak Putrajaya? Boleh, walaupun dia hanya ikan. Dia duduk dalam air. Tapi bukan ikan tu pergi sendiri, orang bawa dia. Faham? Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Abdihi, hamba-Nya. Bila sebut hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ini maqam yang tinggi yang Allah Taala namakan Nabi kita sebagai abdihi, hamba-Nya. Kita sendiri mengaku kita ni hamba Allah. Dalam masa yang sama, kita sedar kita ni hamba Allah ke ataupun bukan hamba Allah. Betul kita ni makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita mengaku kita hamba Allah. Dalam masa yang sama, kita dipengaruhi oleh syaitan dan mengikut syaitan. Bahkan mengikut syaitan itu kadang-kadang merosakkan kita. Kita mengaku hamba Allah, dalam masa sama kita jadi hamba syaitan. Ada kita mengaku kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengikut nafsu. Yang kita lemah dengan nafsu kita. Dan banyak benda mengikut nafsu kadang-kadang boleh menghancurkan kehidupan dia. Kemarin mahkamah menjatuhkan 20 tahun penjara, 30 tahun, 20 tahun penjara, 20 sebatan. Tak ada seorang orang Terengganu ke? Kesalahan dia, dia merogol anak dia sendiri sehingga mengandung. Ini hamba nafsu. Hamba nafsu. Dalam masa sama dia mengaku hamba Allah. Ada juga dia mengaku hamba Allah tapi dia menjadi hamba dunia. Seluruh tenaga dia, seluruh pemikiran dia, seluruh usaha dia, dia perah sepenuhnya untuk dunia.
untuk mencari kesenangan dunia, untuk mencari kemewahan dunia, sehingga tidak ada masa dengan Allah. Masa nak mengaji kitab-kitab Allah tak ada. Masa nak pergi masjid, pergi surau tak ada. Masa nak berzikir tak ada. Sehingga masa semayang, puasa, zakat, haji pun tak ada. Kenapa? Seluruh kehidupan dia gunakan untuk dunia. Jadi dia jadi hamba dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang sebenar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hamba sebenar-benar hamba. Nabi kita ni hamba sebenar-benar hamba. Itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Isra ni makna perjalanan. Isra ni makna berjalan malam, itu Isra. Isra makna berjalan malam. Sebab itu surah ni juga nama, ada yang mengatakan nama setengah surah Bani Israel. Karena dalam ni banyak menceritakan tentang Israel. Ataupun Isra makna berjalan malam. Bagaimana Nabi berjalan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah ibu saudara dia Ummi Hani. Malam itulah malaikat Jibril alaihi salam menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibawa pergi ke Masjidil Haram. Dibedah dada Nabi dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Masjidil Haram, sudah tertunggu binatang yang bernama Burak. Bukan borak, burak. Borak ada sembah pokok ceri tu panggil borak. Tu ada keluar ada menyembah tu borak nama dia. Tu borak. Itu. Yang ni burak. Lain. Banyak hak borak-borak pun. Ada. Tengok game borak ni nama dia. Tu cerita. Nabi keluar daripada Masjidil Haram, keluar daripada Masjidil Haram, Burak sudah tunggu untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam telah tunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Isa. Dan nabi-nabi yang nama dia tidak disebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Nabi menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Makmum dia siapa dia? Makmum dia nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi imam pada para nabi. Dan hebatnya Masjid Al-Aqsa. Karena Nabi menjadi imam dan makmumnya para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tapi masjid itu dijajah oleh Israel. Dan umat Islam terus berdoa, semoga Masjid Al-Aqsa ini dibebaskan dan dapat balik kepada tangan Islam. Dengan syarat orang Islam kena berubah. Kenapa Masjid Al-Aqsa masih lagi dijajah? Karena kelemahan umat Islam berpecah sesama sendiri. Hari ini UEA dah pun mengiktiraf, negara Arab sini mengiktiraf Israel, kedudukan Israel di tengah-tengah negara Arab. Ada negara Arab yang iktiraf. Kita orang Islam dan negara Islam tidak iktiraf, itu satu negara yang sah. Dipanggil negara haram Israel kerana merampas bumi umat Islam. Sebenarnya itu Palestin. Tapi dah mula dah ada negara Arab yang iktiraf. Ada juga negara Arab yang tak iktiraf, tapi dia diam. Kenapa? Dia ada hubungan baik dengan Israel, dengan Amerika. Dan Amerika hubungan baik dengan Israel. Demi menjaga kedudukan mereka, kepentingan ekonomi mereka, mereka biarkan apa yang Israel lakukan terhadap umat Islam Palestin. Walaupun Israel itu, Palestin itu duduk tengah-tengah negara-negara Arab yang besar-besar. Di tengah-tengah negara Arab yang besar, Israel ni kecil je, macam habuk je kalau nak dibandingkan dengan negara Arab yang besar. Israel, Saudi besar,
Sempadan dia Mesir besar. Keliling-keliling dia ni, negara-negara Arab ni, Dubai lah. Yang besar-besar. Tapi tak boleh buat apa dengan Israel. Itu. Tak apalah tu cerita Israel. Bila sebut Masjid Al-Aqsa, Nabi SAW sampai sana, kita tak boleh lupa Masjid Al-Aqsa. Kerana Allah Ta'ala sebut ilal Masjid Al-Aqsa. Jelas, hari ni pun panggil Masjid Al-Aqsa, Quran pun Masjid Al-Aqsa, Palestin. Nabi sampai di situ. Ketika Nabi SAW tidur di rumah Ummi Hani bin Abdul Muttalib, ibu saudara Nabi SAW, setelah Nabi SAW balik daripada Taif, malaikat jemput Nabi. Berlaku berbagai-bagai pendapat ulama. Adakah Nabi SAW dibawa roh dia sahaja sehingga naik ke langit? Ataupun Nabi SAW dibawa oleh Allah Ta'ala roh bersama dengan jasad sekali? Kalau kita mengaji perdebatan para ulama ni, panjang cerita dia tentang Nabi dibawa pergi pada malam itu dengan roh dan jasad ataupun dengan jasad saja. Ada pendapat ulama mengatakan roh saja. Ada pendapat ulama mengatakan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa roh dengan jasad. Daripada Masjid Al-Aqsa dibawa naik ke langit, naik roh saja, jasad tunggu di bawah. Ada pendapat ulama mengatakan Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan roh jasad sekali. Yang ni yang kuat. Bukan roh saja. Kalau roh saja macam mimpi. Bila macam mimpi, nescaya orang Arab tak mendustakan Nabi SAW kerana mimpi. Tapi bila Nabi cerita tentang Isra' wal Mi'raj, yang kafir bertambah kafir. Ada yang Islam menjadi murtad kerana tak percaya. Macam mana satu malam boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa? Orang dulu 40 hari baru sampai. Bukan sekadar itu saja, naik ke langit. Ada yang jadi murtad. Sampai orang pergi tanya Sayyidina Abu Bakar, tengok Muhammad buat cerita apa ni? Cerita yang pelik-pelik, yang tak masuk akal. Sayyidina Abu Bakar tanya, ini cerita siapa? Cerita daripada Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dengar apa yang cerita daripada Nabi Muhammad SAW. Tak ada langsung Sayyidina Abu Bakar meragukan. Benar. Kalau Muhammad yang cerita, lebih daripada itu aku percaya. Tu yang Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan Nabi SAW. Walaupun cerita ni cerita yang tak masuk akal. Tetapi oleh kerana cerita Nabi SAW, Sayyidina Bakar Siddiq terima dan dia dapat gelaran As-Siddiq. Itu. Dan juga ulama tengok bi'abdihi, dengan hambanya. Apa makna hamba? Roh dengan jasad sekali. Kalau setengah tu subhanallazi asra ruhi abdihi. Maha suci Tuhan yang berjalankan roh hambanya. Bukan ada sebut roh ni. Bi'abdihi. Maknanya apa? Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan roh dengan jasad sekali. Itu. Lailan, di waktu malam. Berlaku di waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum tidur, Nabi SAW sembahyang Isya bersama dengan Ummul Hani di rumah. Subuh Nabi sampai. Nabi sembahyang subuh semula bersama dengan keluarga dia ketika Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj. Sehingga dia cerita, semalam aku pergi begini, berlaku begini. Ummi Hani bimbang. Tak bagi Nabi cerita kepada pembesar-pembesar Mekah. Takut orang mengejek-ngejekkan Nabi SAW. Dan ada Nabi berselisih dengan Abu Jahal. Abu Jahal tengok wajah Nabi agak ada benda yang Nabi nak cerita. Nabi ni SAW, wajah Nabi SAW adalah wajah yang benar.
Kalau dia sedih, muka dia sedih. Kalau gembira, muka dia gembira. Itu wajah Nabi. Tengok muka boleh kenal. Tak ada berlakon-berlakon. Setengah orang ni dia ada macam-macam lah kepala dia. Dia buat-buat muka dia di luar. Itu. Tapi Nabi SAW, wajah Nabi ni boleh kenal. Muka seronok, muka sedih, muka tak suka. Ada benda nak cerita. Abu Jahal ni dia kenal Nabi sebab dia tengok Nabi daripada kecil lagi. Bila tengok, Muhammad, ada cerita baru ke? Ada benda baru nak habaq ke? Ada benda baru nak beritahu ke? Memang ada pun. Nabi kata ada. Nabi SAW sebut semalam aku dibawa pergi ke Palestin, Masjid Aqsa. Kata Abu Jahal, tunggu sat wahai Muhammad. Jangan cerita lagi. Biar aku kumpul penduduk Mekah ni dulu, nanti kamu cerita. Abu Jahal ni dia nak panggil orang bagi dengar ucapan Nabi ni, supaya orang tolak apa yang Nabi sampai. Itu tujuan dia. Lalu dia kumpulkan orang-orang Mekah supaya dengar apa Nabi Muhammad nak sampai. Terbalik Abu Jahal. Biasanya bila apa yang Nabi nak sampai, dia sekat, dia halang. Hari itu dia pula tolong kempen suruh dengar ceramah Nabi. Pelik dia. Orang tengok pelik Abu Jahal ni nak mampu ya. Dulu orang nak dengar ceramah Muhammad, dia sekat, dia halang. Lalu dia sendiri panggil supaya dengar. Panggil supaya dengar. Pasal apa? Kerana Abu Jahal dah tahu dah. Bila Muhammad cerita pelik ni, orang akan dustakan Nabi SAW. Itu matlamat dia. Tapi Nabi SAW sentiasa yakin dengan janji Allah. Dan tak ada takut dan tak ada teragak-agak nak buat kerja Islam. Kamu nak terima, tak terima pun tak apa. Inilah benda yang benar berlaku padaku. Ini sikap yang perlu ada kepada pendakwah Islam. Ni kadang nak sampai satu benda fikir, tak pergi jadi lagu ni, tak kira orang kata apa pula. Satgi orang buat lagu ni, satgi orang tarik tauliah, satgi orang tak bagi mengajar. Apa? Tengok Nabi SAW. Walaupun Nabi tahu bukan semua nak terima. Banyak yang tolak. Bahkan ada orang yang nak masuk Islam, nak murtad semula. Kerana Muhammad ni buat cerita pelik macam orang gila, kata apa? Biar lah. Nabi sampaikan. Apa nak jadi? Jadi. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama-sama dengan orang yang benar. Kita pun kena ingat ni, pakai yang tu. Macam mana kita belajar, ambil pengajaran Isra wal Mi'raj. Nabi sampaikan. Walaupun cerita sepelek itu. Tapi akhirnya orang terima. Setelah mereka soal Nabi, Muhammad tak pernah pergi ke Masjid Aqsa. Orang soal Nabi ada berapa tiang, ada berapa pintu. Nabi cerita satu-satu. Kebetulan pula ada orang yang berbalik daripada sana. Rombongan dagangan. Dia pun tanya Nabi SAW, kamu jumpa ada rombongan ni? Kata Nabi, aku jumpa. Ada berapa ekor unta? Nabi cerita satu. Tepat. Dan kata Nabi, yang depan sekali unta tu unta yang berwarna putih. Dan mereka akan sampai ketika naik fajar nanti. Ketika cerah nanti mereka akan sampai di Mekah. Lalu orang-orang musyrikin Mekah pergi tunggu. Dekat-dekat subuh tunggu. Tunggu tengok tak apa nampak lagi. Ada apa kata Muhammad dah bohong dah. Tapi tunggulah sekejap. Bila tunggu, bila matahari mula cerah apa semua, nampak sungguh rombongan yang Nabi kata nanti akan sampai sebelum fajar. Apabila fajar menyingsing, bila cerah, mereka akan sampai. Mereka tunggu, sampai sungguh rombongan itu. Mereka ni selisih dengan Nabi SAW semalam. Bila sampai, mereka tengok pula. Betul yang duduk depan sekali, unta yang berwarna putih yang duduk depan sekali. Maknanya benda ini benar-benar berlaku pada Nabi SAW. Dan Nabi boleh cerita satu persatu. Apa yang Nabi tengok, apa Nabi jumpa, Nabi selisih dengan siapa, termasuk rombongan dagangan ni. Tepat. Itu cerita dia. Baik. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada satu juzuk malam. Daripada Masjidil Haram Mekah kepada Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Makna Aqsa itu jauh. Sebulan perjalanan daripada Mekah. Sebulan baru sampai. Ataupun 40 hari. Allazi barakna haulahu. Baitul Maqdis yang telah kami berkat sekelilingnya.
Allazi barakna haulahu, yang kami berkat sekelilingnya dengan sungai. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu diberkati. Kalau ikut sini dia tafsir Baitul Maqdis itu yang Allah Taala berkat sekelilingnya. Sebab tu kalau kita sampai di Palestin, bumi Palestin bumi yang sangat berkat. Kurma-kurma dia besar-besar, tak macam kurma tempat lain. Dan pohon-pohon dia subur. Apple, anggur dia manis-manis. Bahkan kalau kita duduk di sekeliling Masjid Aqsa itu, tengok pokok-pokok zaitun. Lawa pokok, ya Allah, indah-indah pokok sampai sekarang. Pokok pun cantik, lawa pokok-pokok zaitun ditanam kelilingnya. Dan disusun dengan batu-batu lama, luas dataran dia. Tak tahulah siapa cuci, siapa duk bersih apa semua. Tengok bersih, suci je. Sunyi, tenang je ada di Masjid Aqsa. Yang tak tenangnya sebab tengok muka Yahudi, yang menyebabkan serabut, menyebabkan sakit hati. Tapi bumi Palestin itu Allah Ta'ala berkatkan. Kalau kita sampai di Masjid Aqsa, kita dapat rasa keberkatan tu, dapat rasa ketenangan itu, dapat rasa kebahagiaan itu ada di Masjid Aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kami lihat akan dia Muhammad daripada segala bekas kudrat kami. Allah membawa Nabi SAW pada malam 27 Rejab itu supaya kami nak memperlihatkan kepada hamba kami ni, siapa dia Muhammad, min ayatina, daripada ayat-ayat kami. Saya selalu terangkan ayat ada dua, satu ayat Quran, satu kejadian Allah adalah ayat-ayat Allah. Langit bumi ayat Allah, matahari bulan bintang ayat Allah, pohon-pohon kayu ayat Allah, segala benda ada ayat-ayat Allah. Segala benda ini adalah ayat-ayat Allah. Itu yang boleh kita tengok. Tapi Allah Ta'ala bawa Nabi SAW supaya Nabi dapat lihat ayat-ayat Allah yang tak dapat dilihat dengan mata kasar pada hari ini. Nabi Adam alaihi salam, Nabi-Nabi akhir zaman, macam mana boleh tengok Nabi Adam? Boleh tengok Nabi Musa, boleh tengok Nabi Isa, boleh tengok Nabi Sulaiman, boleh tengok Nabi Yusuf, semua Nabi-Nabi. Nabi boleh tengok. Ini ayat-ayat Allah. Boleh bersembang dan bercakap dengan Nabi Adam AS. Dengan bapa Nabi SAW, Nabi Ibrahim, yang bawa keturunan Ismail sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang bawa keturunan Ishak sampailah Nabi-Nabi Bani Israel. Ini ayat Allah. Dan Nabi dibawa naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tengok apa yang ada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Nabi lihat ayat Allah. Sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Sampai ke Baitul Ma'mur. Kita boleh lihat Mekah. Di dalam Mekah itu ada Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram itu ada Kaabah dan manusia tawaf. Bila kita sana, kita lihat ayat Allah di Mekah. Nabi SAW bukan lihat Kaabah, dia lihat orang tawaf sahaja. Nabi dibawa melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Baitul Ma'mur. Tempat yang tinggi, yang menjadi tempat suci di langit, yang menjadi tempat tawaf para malaikat, yang masuk setiap hari 70,000 tak keluar. 70,000, 70,000, 70,000 sampai kiamat. Macam mana hebat dan hebatnya Baitul Ma'mur. Nabi dianugerahkan oleh Allah boleh lihat ayat Allah ini. Nabi kita sampai Nabi SAW melihat syurga, melihat neraka. Akhirnya Nabi SAW bermunajat dengan Allah, bercakap dengan Allah dengan tidak ada kafiat, dengan tidak ada cara. Laisa kamitslihi syai', tidak seumpama dengan sesuatu. Linuriyahu min ayatina, supaya Nabi melihat ayat-ayat kami. Apa ayat? Kudrat kami yang ajaib. Bahawa Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang amat mendengar segala perkataan.
Nabi lagi amat melihat segala perbuatannya. Maka dikurnia Allah akan nikmat atasnya dengan Isra yang melengkapi perhimpunan dengan anbiya. Sembahyang jadi imam. Nabi sembahyang menjadi imam para anbiya, para nabi-nabi. Dan Mi'raj ke langit. Melihat ajaib langit. Kita dengar aja langit pertama, langit kedua, tak ada siapa pernah sampai. Tapi Nabi sampai. Melihat ajaib langit. Dan memang ruh-ruh akan dibawa naik ke langit. Innal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya ruh abrar itu, ruh orang yang baik itu, duduk di tempat yang tinggi. Maknanya kita dibawa naik ke langit. Mudah-mudahan kita di abrar. Kalau innal fujara lafi sijin, orang yang jahat diletak di sijin, di bawah sekali ruh dia. Orang yang baik dia tak illiyin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum dibawa naik ruh Nabi dia letak ke langit, Nabi naik dulu. Tengok dulu tempat tu. Kita tak tahu macam mana. Kan roh manusia dibawa naik ke langit sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi amaran, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattalhum abwabus sama. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang sombong, kami tak buka pintu langit. Bila tak buka pintu langit, roh dia tak boleh naik ke langit. Bila roh tak boleh naik ke langit, diletak di sijin. Siapa roh yang duduk di langit? Bila Nabi naik ke langit, Nabi jumpa nabi-nabi ni. Maknanya roh yang duduk di langit, roh orang yang baik-baik. Faham? Kita harap kita juga roh orang yang baik-baik, mudah-mudahan. Dan kita dapat juga duduk di langit. Tu yang pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh Nabi duduk di langit ke duduk di makam? Berbagai-bagai pendapat ulama sebut. Bahkan bila kita bagi salam pada Nabi, Nabi jawab. Orang mengumpamakan roh ni seperti mana? Roh ni cahaya. Macam matahari. Walaupun matahari duduk jarak yang jauh, beribu-ribu juta kilometer dengan kita, 70 juta kilometer ke apa? Jarak matahari dengan kita, tetapi cahayanya tetap sampai ke bumi. Maknanya bila kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun roh Nabi duduk begitu tinggi, cahayanya, cahaya roh itu sampai ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti matahari. Seperti matahari. Itu. Macam Nabi naik malam itu, Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi tengok Nabi Musa sedang berdiri di makamnya. Di makam Nabi Musa. Itu cerita dia. Baik. Maka dikurnia Allah akan nikmat dengan Isra melengkapi perhimpunan anbiya jadi imam, dan Mi'raj ke langit melihat ajaib langit, dan munajat Allah Ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa datang akan daku burak, iaitu binatang putih besar sedikit daripada hemar, kecil sedikit daripada bagal. Besar sedikit daripada hemar dan kecil sedikit daripada bagal, tiada jantan betina. Menghantarkan kakinya pada tempat habis pandangan mata. Burak ni besar sikit daripada kadal, kecil sikit daripada unta. Kecil sikit, sederhana. Dan nak kata jantan pun tidak, betina pun tak. Sekali dia melangkah, sejauh-jauh mata memandang, boleh letak tapak kaki dia. Dia langkah pergi, sejauh mata mandang, buka tapak kaki dia letak. Itu kata Nabi. Kita dengar ada cerita ni. Sampai hari ni kita mengaji dalam kitab sebut tu. Tafsir daripada surah Isra. Maka aku naik akan dia, maka berjalan ia dengan aku daripada satu tempat kepada satu tempat hingga sampai aku ke Baitul Maqdis. Aku naik daripada satu tempat ke satu tempat sehingga sampai aku ke Baitul Maqdis. Ada yang kata perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Palestin
Malam itu Nabi singgah di Bukit Tursina. Nabi singgah juga di Bukit Tursina. Itu yang Nabi singgah daripada satu tempat ke satu tempat tu. Sehingga sampai ke Masjid Aqsa. Yang itulah ada cerita Nabi jumpa gambar macam ni, orang panggil kiri, panggil kanan, orang yang letak satu benda yang berat, dia letak lagi yang berat, dia letak lagi yang berat. Yang lidahnya jelas sampai ke pusat dikerat sendirinya. Itu cerita panjang lah. Kau nak tafsir yang tu. Panggil. Bayangan-bayangan dan tafsir-tafsir tu. Nabi bau wangi. Nabi tanya wangian apa ini wahai Jibril. Inilah seorang yang bekerja dengan Fir'aun. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Dia mempertahankan akidah sehingga direbus hidup-hidup. Itu cerita Masyitah. Itu perjalanan itu Nabi tengok dan ditunjuk berbagai-bagai. Itu. Baik. Hingga sampai aku ke Baitul Maqdis, maka ditambak burak itu pada halaqah relang yang tambat padanya anbiya. Lalu tambak burak itu, bila sampai ke Baitul Maqdis, kenaikkan mereka itu ketika datang kepadanya. Maka aku sembahyang padanya 2 rakaat. Jadi imam dengan anbiya. Bila aku sampai di Baitul Maqdis, masuklah Masjid Al-Aqsa, aku sembahyang menjadi imam kepada para anbiya 2 rakaat dan malaikat dan roh segala mukmin. Kemudian aku keluar. Maka bawa datang akan aku Jibril dengan bijana khimar, bijana khamar dan bijana susu. Maka aku pilih susu. Lepas sembahyang, aku keluar dibawa satu ceret yang dalam tu ada arak dan dalam tu juga ada susu. Aku pilih susu. Minum susu. Sampai ke hari ini pun tuan-tuan sekalian, susu adalah minuman yang terbaik. Kita baru lepas baca tafsir tentang kebaikan susu. Kadang-kadang kita bomo-bomo pun agak-agak lah sama. Baru ni ada orang tunjuk saya pergi jumpa bomo. Untuk bomo senarai ke benda yang tak boleh makan, berlambak. Antara tak boleh minumnya susu. Susu tak boleh minum. Jangan duk patuh sangat untuk bomo merapu tu. Susu tak boleh minum. Pergi. Tu cerita. Ada dulu juga. Ni lagi mengarut. Saya pergi tengok orang sakit juga. Dia buat keluar senarai. Hak Tok Bomo suruh pantang. Tok Bomo suruh pantang. Antara yang Tok Bomo suruh pantang ialah bersetubuh dengan isteri. Saya tu gila kot Tok Bomo ni. Nada. Apa dengar tak tahulah larang mana nak pantang. Dia kata. Tu cerita. Bersetubuh dengan isteri. Ya Islam kata halal, kata haram. Itu. Sama juga hak baru ni tengok, tak boleh minum susu. Susu tak boleh. Malam itu Nabi pilih susu. Bahkan susu ni pula ada orang sakit koma sampai 2 bulan, 3 bulan duduk tak tahu apa. Bagi minum susu boleh tahan. Tak makan apa susu yang. Duk suap susu ke hidung tu sampai 5-6 bulan. Boleh tahan. Gitu. Cuba jangan bagi minum susu. Bagi TO kita tarik kat dia. Tak ada 6 bulan dah. 2 minggu piak dah. Tu cerita dia. Ni kata susu. Allah bagi. Baik. Kata Jibril, engkau kena pilih. Kata Jibril, engkau kena pilih kejadian Islam, kemudian naik dengan aku kepada langit dunia. Maka meminta buka Jibril. Dikata, siapa engkau? Kata, ia Jibril. Kata, siapa serta engkau? Kata, ia Muhammad. Maka telah dipanggil kepadanya kah? Katanya, ia telah dipanggil kepadanya. Maka dibuka pintu langit bagi kami. Bila Nabi dibawa naik ke langit, burak ni daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Daripada langit tu dibawa naik, buat naik macam mana? Bukan burak, ada burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langit, berbagai-bagai ulama sebut. Ada kata sejenis yang Nabi duduk, diangkat terus naik macam mana? Kalau kita panggil macam lift lah kot. Tu bukan lift lah. Itu. Letak, diangkat naik. Sampai di Palestin tu, mereka kata ada batu tergantung. Nabi pijak naik atas batu tu nak ikut pergi, kata stop, jangan pergi, kamu tak boleh ikut sama, batu tu tergantung. Tak ada pun.
Ada batu tergantung tu. Batu duduk atas bukit itu ada lah. Itu cerita dia. Dibawa naik tu wallahu a'lam macam mana Nabi naik. Dia angkat naik. Bila dia sampai langit pertama, penjaga pintu langit pertama tanya siapa? Jibril kata saya. Kamu datang dengan siapa? Saya datang dengan Muhammad, Nabi akhir zaman. Pasal apa Muhammad mari? Adakah dia dijemput? Ya, dia dijemput. Baru pintu langit dibuka. Bukan senang nak buat naik. Tu dah buat naik Nabi. Roh kita macam mana nak lepas pintu langit ke satu pintu langit sehingga Allah terima. Itu. Tu kena fikirlah. Dosa banyak, taubat. Minta dengan rahmat pemurah Allah Ta'ala. Nabi ini disoal. Bila nak naik? Itu. Baik. Maka dibuka pintu langit bagi kami. Kata Nabi. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam. Bila sampai langit pertama, aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Adam marhaban bila bani salih wa bani da'wan wa nabi salih. Keluasan dengan anak yang soleh dan nabi yang soleh. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Doa bagiku. Kemudian dia naik aku kepada langit yang kedua, maka menuntut Jibril, buka Jibril, maka dikata siapa engkau? Maka kata Jibril, dikata siapa serta engkau? Kata ia Muhammad, maka disuruh panggil. Dipanggilkah? Maka ia suruh panggil. Katanya, maka dibuka bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak khalah, anak saudara. Siapa dia? Nabi, ibu Nabi Yahya dan Isa. Anak saudara ibu dia. Anak saudara ibu dia Yahya dan Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi berjumpa di langit yang kedua. Marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Di doa keduanya bagiku dengan kebajikan. Kemudian dinaikkan aku kepada langit yang ketiga. Maka meminta Jibril. Maka dikata siapa engkau? Maka kata ia Jibril. Maka kata siapa serta engkau? Kata ia Muhammad. Maka dikata suruh panggilkah? Kata ia disuruh panggil kepadanya. Maka dibuka bagi kami pintu langit. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Sesungguhnya diberi akan dia segala keelokan. Kita dengar Nabi Yusuf ni cantik. Indah macam baru selesai kita mengaji dalam surah Yusuf. Nabi SAW tahu Nabi Yusuf tu cantik. Tapi malam itu Nabi tengok wajah Nabi Yusuf yang sangat cantik. Keelokan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf, Nabi berjumpa Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Situ tempat para nabi-nabi berada di sana. Itu. Baik. Maka dibuka bagi pintu langit, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Sesungguhnya diberi akan dia setengah keelokan. Maka kata ia marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Dan didoakan bagiku. Dinaik aku kepada langit keempat. Maka meminta buka Jibril. Maka dikata siapa engkau? Maka dikata ia aku Jibril. Maka dikata siapa serta engkau? Maka kata ia Muhammad. Maka dikata suruh panggil. Disuruh panggil kepadanya kah? Kata ia disuruh panggil. Maka dibuka bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris. Maka berkata ia marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Dan didoakan bagi aku. Kemudian dinaik aku kepada langit yang kelima. Maka menuntut buka Jibril. Maka dikata siapa engkau? Maka dikata Jibril. Dikata siapa serta engkau? Kata ia Muhammad. Disuruh panggil kah? Kepadanya kah? Kata ia disuruh panggil kepadanya. Maka dibuka baginya. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun. Maka kata ia Nabi Harun, marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Dan didoakan bagi aku. Kemudian dinaik aku kepada langit yang keenam. Maka bertemu. Maka menuntut buka Jibril. Maka dikata siapa engkau? Maka kata Jibril. Maka kata siapa serta engkau? Maka kata ia Muhammad. Maka dikata adakah disuruh panggil? Maka ia disuruh panggil kepadanya.
maka dibuka bagi kami, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam pada langit yang keenam. Kata ia, marhaban bi akhis salih wan nabi salih, dan didoakan ia bagiku. Kemudian dinaik aku kepada langit yang ketujuh, menuntut buka Jibril. Dikata, siapa engkau? Maka kata Jibril. Maka dikata, siapa serta engkau? Kata ia, Muhammad. Dikata, disuruh panggilkah? Kata ia, disuruh panggil kepadanya. Maka dibuka bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Baca kitab cerita tentang Nabi Ibrahim minggu lepas. Bagaimana ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni tidak ada anak. Di peringkat awal umur 80 tahun baru dapat anak Ismail. Umur 100 tahun berdapat nama Ishak. Ismail daripada isteri nama dia Hajar, Ishak isteri nama dia Sarah. Sarah dapat anak nama dia Ishak, Ishak dapat anak nama dia Yaqub dan bawa keturunan Bani Israel. Sarah dapat anak nama dia Ismail, bawa keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kita anak siapa. Kita bertemu dengan bapa kita, dan ada yang tak sempat bertemu dengan bapa kita. Ada yang banyak bertemu dengan Tok Wan, ada tak sempat bertemu dengan Tok Wan. Tok Nek lagi ramai. Latah pada langsung tak tahu mai mana keturunan kita apa, tak tahu apa. Allah kurniakan kepada Nabi, linuriyahu min ayatina, dapat lihat ayat-ayat kami. Tengok sungguh Nabi Adam. Tengok sungguh Nabi Idris. Tengok Nabi-Nabi satu-satu, Nabi Yusuf. Bahkan Nabi dapat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi kita keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bawa keturunan Arab. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa di mana? Di Baitul Ma'mur. Macam mana Baitul Ma'mur? Inilah besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi dengar saja Baitul Ma'mur, Nabi sampai di Baitul Ma'mur, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Itu cerita dia. Baik. Maka tiba-tiba ia bersandar kepada Baitul Ma'mur. Jumpa Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Duduk bersandar dalam Baitul Ma'mur. Dan tiba-tiba masuk akan dia tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Baitul Ma'mur tempat duduknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, masuk dalam Baitul Ma'mur tu setiap hari 70,000 malaikat dalam Baitul Ma'mur. Maka tiada kembali mereka itu lagi kepada Baitul Ma'mur apabila keluar. Bila masuk, kemudian dibawa dengan aku kepada kayu Syajaratul Muntaha. Aku dibawa kepada kayu Syajaratul Muntaha. Pokok Al-Muntaha. Itu Syajaratul Muntaha. Maka tiba-tiba daunnya seperti telinga gajah. Dan tiba-tiba buahnya seperti kurba air. Cerek air. Maka tak kala meliputi akan dia barang yang meliputi daripada kerjaan Allah Ta'ala, daripada keelokan. Dan banyak warna-warna berubah-ubah ia. Kata Nabi, aku tengok Syajaratul Muntaha. Daun dia seperti mana telinga gajah. Telinga gajah daun dia. Buah dia seperti mana kurba air. Dulu kan, bila dia lapah kambing tu, dia tarik buat keluar, dia jadi bulat tu, atas tu buat lubang, di situlah diisi air. Kulit kambing tu. Tu kata Nabi, buah dia macam kurba air, macam kurba air, daun dia macam macam telinga gajah. Pokok tu nama Syajaratul Muntaha. Pokok Al-Muntaha. Itu. Daun dia berubah-ubah warna. Daun dia berubah-ubah warna. Lagu mana? Wallahu a'lam. Kita dengar cerita, Nabi cerita. Tapi Nabi tengok Syajaratul Muntaha yang duduk di Sidratul Muntaha. Jauh. Di Baitul Ma'mur. Itu. Baik. Maka tiada seorang kuasa mensifat akan dia daripada keelokannya. Kata Nabi,
Aku sendiri pun tak boleh cerita betapa cantik, betapa lawanya Sidratul Muntaha. Tak ada seorang boleh mensifatkan macam mana lagu mana Muntaha ini cantik lawa dia. Cuma daun dia besar, buah dia seperti mana kurbah air itu. Tak ada siapa boleh cerita macam mana indahnya Syajaratul Muntaha. Kita tengok pokok-pokok di sini. Bahkan pokok-pokok kita tengok sini pun terlalu ajaib, terlalu pelik. Tanam sebiji je, biji mutan besar ni keluar batang besar ni. Keluar daun, keluar buah. Pelik, menakjubkan. Tapi kita tak rasa takjub, kenapa? Duk tengok selalu. Belah dalam biji durian, tengok dalam putih, tak ada apa. Tak ada buah durian, tak ada daun durian, tak ada akar durian, tak ada batang durian, tak ada bunga durian. Putih je. Beleniak dalam tu. Kalau buah biji durian tu. Tapi kalau hang korek, hang tanam, nanti dia keluar. Keluar, naik, batang dia besar. Pok durian, pok kampung tu umur beratus tahun. Orang kampung dulu senang, dia tanam untuk nak cucu dia makan, bukan dia nak makan. Dia tanam biji, dia api lah, lambat api, tak ada makan, nak cucu makan. Tu nak cucu duk makan pokok tu nenek tanam dulu ni. Kita lah ni, kau boleh tanam durian hari ni, esok berbuah. Kalau boleh. Tu dia kereka buat, dia kerak, dia kahwin, dia apa semua tu nak bagi cepat berbuah. Batang orang lain, kepala orang lain. 3-4 tahun, 5-6 tahun buah sekali dua mampu pokok durian. Kerana cacat pokok durian tu cacat. Yang tuan-tuan duduk tanam dia. Tu saya nak show kalau tuan-tuan nak tanam durian, tuan-tuan ambil biji tanam. Kahwin-kahwin ni tak apa hari pokok durian mampu. Nah gitu. Tanam biji tanam. Saya apa tanam durian tak mau dak kau buang duit. Nah itu. Tanamlah. 20 tahun, 10 tahun kan dia dah berbuah biar api. Nah, kita dah makan, tak ada makan tu. Gagah nak makan pokok durian yang kita tanam tu pasal apa? Lah pun makan biji pun pening dah, darah tinggi cik manis dah. Kalau nak makan. Tu cerita dia. Tanamlah sebagai ibadah. Tu cerita. Pokok di atas dunia ni pelik. Kata Nabi, aku tengok Syajaratul Muntaha. Tak boleh siapa nak cerita macam mana indah lawanya Syajaratul Muntaha. Ini alam malakut. Yang kita tengok ni alam di dunia. Alam malaikat. Alam cerkawala. Alam langit. Yang segala-galanya ada. Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tengok apa yang ada di alam langit. Sampai atas pada langit Sidratul Muntaha. Nabi balik, Nabi cerita kat kita. Kita tahulah walaupun kita tak pernah pergi, kita tahu. Sebab Nabi kita tolong cerita. Orang kafir hak tak percaya kat Nabi, dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa tentang alam langit. Nah, itu cerita dia. Baik. Maka mewahyi Allah kepada aku barang yang hendak diwahyi. Lalu Allah mewahyikan kepada aku, kata Nabi, barang yang hendak diwahyi. Dan difardu atas aku dan umatku tiap-tiap hari 50 sembahyang. Mulalah terima sembahyang. Sebab tu bulan Rejab ni panggil bulan solat. Bila selesai semua, Nabi sampai ke Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha. Nabi tunggu di situ. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak diwahyukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Semalam 50 waktu. Sembahyang ni hadiah Allah yang dibagi pada malam Isra' wal Mi'raj. Bila kata hadiah Allah, sembahyang ni besar. Faham? Bukan benda kecil. Takkan Allah nak hadiahkan benda kecil. Sembahyang ni besar. Macam kita terima hadiah daripada orang besar. Takkan dia bagi pensil 2B dengan raba. Dia bagi raba dengan pensil 2B. Mestilah hadiah orang besar benda mahal. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Yang maha besar. Dia hadiahkan sembahyang benda yang mahal. Benda mahal ni tak semua orang hati pakai. Tu masalah dia. Ni kita orang tua-tua. Hak muda-muda tua-tua. Kita duk pakai handphone handphone bodoh tu je. Tu hak besar tu. Hak tekan. Handphone tu murah je. Nah. Anak kita beli iPhone hak 5,000 bagi kat mak dia pakai.
Dia reti pakai tak benda tu? Dia tak ada reti pakai. Tengok gitu. Itu. Benda mahal tapi tak reti pakai. Bukan benda tak reti pakai tu sebab apa? Hang tu bodoh. Hang tak tahu pakai. Tu cerita dia. Bukan sebab hang tak reti pakai tu benda tu murah. Hang tak reti pakai pasal hang tak tahu nak pakai. Tak tahu nak pakai. Sama juga sembahyang. Bila kita tak reti sembahyang, kita tak rasa sembahyang ni mahal, bukan sembahyang tu tak mahal. Hang bodoh. Hang tak tahu apa yang ada dalam sembahyang tu. Hang tak tahu apa yang besar dalam sembahyang tu, hang tak tahu. Macam telefon tadi lah. Bila hang rasa benda tu tak mahal, sedangkan dia mahal sebab hang tak reti pakai, hang tak tahu benda apa dalam tu, hang tak tahu nak buat lagu mana, baik pakai telefon RM90 aku senang. Sama juga sembahyang. Sembahyang benar besar, orang tak pandai pakai. Kalau orang yang reti pakai, macam telefon tadi budak-budak muda tu, cuma tuan-tuan tengok ambil duit 4,000 beli handphone kat anak umur 7-18 tu, loncat 4 hari. Dalam rumah, seronok. Kenapa? Dia reti pakai. Sama juga sembahyang. Bagi orang yang reti sembahyang ni cukup besar, cukup nikmat, cukup sedap, cukup lazat. Kenapa? Allah hadiahkan pada Nabi malam Isra' wal Mi'raj sembahyang. Banyak mana? 50 waktu. Allah panggil ambil sendiri sembahyang. Puasa kirim kat Jibril. Haji kirim kat Jibril. Zakat kirim kat Jibril. Sembahyang jemput ambil sendiri. Itu. Baik. Maka turun aku kepada Nabi Musa. Turun jumpa Nabi Musa, maka sabda, apa difardukan oleh Tuhan engkau atas umat engkau? Aku kata 50 sembahyang. Setiap hari sembahyang, tiap-tiap hari sehari semalam. Kata Musa balik, ya Muhammad, kepada Tuhan engkau pohon ringan oleh umat engkau, tiada kuasa demikian itu. Maka aku telah cuba atas Bani Israel dengan 2 rakaat pagi, 2 rakaat tengah hari, 2 rakaat petang. Maka lemah mereka itu. Turun jumpa Musa. Musa tanya, hai Muhammad, Allah bagi apa? Nabi Muhammad kata, Allah bagi sembahyang. Berapa rakaat? 50 sembahyang. Kata Musa, umat aku yang besar-besar suruh sembahyang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, 2 rakaat malam, pun tak larat buat. Kamu ni ada 50 rakaat, 50 waktu. Umat kamu tak larat. Aku 3 waktu je tak larat umat aku Bani Israel. Umat kamu nak buat 50 waktu. Pergi minta Muhammad. Baik. Maka sabda Nabi, maka balik aku kepada Tuhan aku. Maka aku sembah, ya Rab, khafif an ummati. Hei Tuhanku, ringan daripada umatku. Wahai Tuhan, kata Nabi, minta kurang sikit untuk umatku. Umatku tak mampu buat sampai 50 waktu ni. Maka dikurang daripada aku 5 sembahyang aku. Balik pada Musa, kata ia, apa perbuat? Maka aku kata dikurang aku 5, akan 5. Maka kata ia, umat engkau tiada kuasa. Balik kepada Tuhan kau, pohon ringan bagi umat engkau. Sabda Nabi, maka sentiasa aku berulang-ulang antara Tuhanku dengan Musa, dan dikurang daripada 50 hingga dikurang aku 5 hingga firmannya, ya Muhammad, iaitu 5 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam, tiap-tiap satu sembahyang 10. Maka demikian itu 50 sembahyang. Naik turun daripada 50 tinggal 5. Pahala sama dengan 50, tak ada kurang apa-apa, cuma sembahyang je kurang. Asal 50 tinggal 5. Itu. Maka demikian 50 sembahyang. Maka barang siapa yang cita-citakan kerja kebajikan, maka tiada jadi ia suruh baginya satu kebajikan. Disurat baginya satu kebajikan. Dan jika ia kerjakan, dia disurat baginya 10 kebajikan. Maka barang siapa cita-cita dengan kejahatan,
dan tiada kerja akan dia, tiada disurat, dan jika dikerja akan dia disurat satu kejahatan, maka turun aku sampai kepada Musa. Kelebihan-kelebihan diberi pada umat Muhammad. Semayang 50 waktu. Kurang sampai tinggal 5. 5 pahala sama dengan 50 waktu. Lagi diberi kepada umat Muhammad. Umat Muhammad bila dia buat kebajikan, Allah bagi pahala 10 hingga 700 kali ganda. 10 hingga 70 kali ganda. Bila umat dia bercita-cita nak buat kebaikan, Allah bagi pahala. Bila dia buat, Allah bagi 10 hingga 70 pahala. Ada 700. Bila umat aku nak buat jahat, cadar nak buat jahat, tak bagi dosa lagi. Cadar nak buat jahat, tak jadi buat jahat, dapat 1 pahala. Kerana nak buat jahat, pikat-pikat tak jadi, dapat pahala. Kalau dia cadar nak buat jahat, tiba-tiba dia buat jahat, dapat 1 dosa. Dan tak ada ganda-ganda. Ini kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada semayang 50 sampai 5, pahala sama dengan 50, tak ada kurang apa-apa. Itu. Baik. Maka turun aku sampai kepada Musa. Turun lagi lah, dah habis dah cerita. Mayang 50 tinggal 5 waktu, pahala sama. Kebajikan bila buat satu diganda 10 sampai 70 kali ganda. Kejahatan bila cadar nak buat jahat, tak jadi buat jahat, Allah bagi pahala. Cadar nak buat jahat, buat jahat, 1 dosa. Hebat dah bagi tu. Turun jumpa Nabi Musa. Maka aku khabar akan dia. Aku cerita kat Nabi Musa. Maka katanya, balik lagi pada Tuhan engkau. Pohon ringan bagi umat engkau. Kata dengan Nabi Musa, Muhammad pergi balik lagi, minta kurang lagi lah. 5 pun umat kamu tak larat buat. Ada hak tak larat sungguh pun meneru. Pergi minta kurang lagi. Umat kamu, aku rasa umat kamu tak boleh buat, 5 pun tak larat. Pergi minta kurang lagi. Itu. Maka aku kata, saya telah berulang-ulang pada Tuhan saya hingga saya berasa malu. Kata Nabi Muhammad, Musa, saya ni banyak kali duduk naik turun malu. Ni bukan dengan orang dengan Allah Ta'ala ni. Saya malu dah. Sudahlah 55 lah, cukup lah. Itu. Baik. Riwayat Syaikhan dari riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Abbas, sabda Nabi SAW, Ra'aitu Rabbi. Aku lihat Tuhanku. Aku lihat Tuhanku. Naik turun, Nabi diberi kesempatan dapat melihat Tuhan banyak kali. Itu. Tuan lihat Ra'aitu Rabbi, aku lihat Tuhanku pada malam Isra dengan mata kepala 10 kali. Kata Nabi, aku tengok Tuhanku dengan mata kepala 10 kali. Pasal apa? Pasal duduk naik turun minta kurang semayang. Itu. Mula fardu semayang sampai gugur semayang. Mula daripada 50 kurang-kurang sampai 5 waktu. Aku tengok Tuhan itu. Ini kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam itu pula keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat melihat Jibril dalam rupa yang asli. Dalam rupa yang asli. Kebanyakannya Nabi berjumpa dengan Jibril, nabi-nabi dulu pun, Nabi Jibril menjelma sebagai orang muda yang kacak segak bergaya, menjelma sebagai orang tua. Dan jarang-jarang dapat lihat Jibril rupa yang asli, yang Allah buat dia daripada nur, daripada cahaya. Malam itu Nabi tengok Jibril dalam rupa yang asli. Dalam rupa yang asli. Jibril alaihissalam. 2 kali dalam hidup Nabi dapat melihat Jibril dalam rupa yang asli. Yang pertama, malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bermunajat di Gua Hira, ayat yang pertama tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jibril datang dalam rupa yang asli. Yang kedua, Nabi dapat melihat rupa Jibril yang asli malam Isra wa Mi'raj. 2 kali Nabi dapat melihat Jibril rupa yang asli yang Allah buat dia daripada cahaya. Daripada cahaya. Itu cerita.
Sama orang kata jin. Kita tak nampak jin nampak kita. Kalau orang kata saya boleh nampak jin, tahu ni mengaruh. Kerana kita tak boleh tengok jin. Kalau ada orang nampak, kadang-kadang ada juga cerita anak saya ni ustaz, dia beri kisah mewah, dia boleh nampak hantu. Ada cerita ni. Kelebihan dia boleh nampak tu hantu duduk sini. Mungkin yang ni dia ada masalah mata. Adalah orang mata hak mana syok tu pergi jumpa doktor mata, cek tengok mata dia macam mana. Betul ni? Ada. Betul. Kadang dia ada masalah mata. Tu cerita lah. Ada juga kadang rasuk dia hantu loncat wiwang sini apa semua. Kau rasuk dia hantu, dia ada masalah mental. Orang kita ni dia tak mau pergi sakit pusat rawatan mental ni, dia takut orang cok gila. Ada? Orang takut cok gila. Kadang kena pergi. Mungkin dia makan ubat dia apa, dia tenang sikit apa semua. Itu. Jadi duk pergi cari tak tawan hala apa semua, dia lagi teruk. Kalau dia boleh tengok pun, dia boleh tengok jin ataupun iblis yang menjelma. Jelma rupa anjing, rupa ular, itu boleh nampak lah. Boleh nampak lah. Kalau dia nampak betul itu, bukan. Jibril pun, Nabi yang selalu berdamping dengan Jibril. Jibril selalu teman Nabi. Sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi dapat tengok Jibril. Rupa asli. Allah buat dia daripada nur. Yang ada beribu-ribu sayap tu. Jibril tu, pertama, ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, di Gua Hira. Yang kedua, malam Isra wal Mi'raj. Dan Nabi SAW dapat melihat zat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadis, yang tak sama dengan makhluk sekali-kali. Masa bila? Masa Isra wal Mi'raj. Berapa kali? 10 kali. Dia ulang alik, minta kurang semayang. Itu cerita dia. Baik. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi tahu tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama-sama jaga SOP tuan-tuan. Hari ni saya benar dah peniaga-peniaga kita. Mereka pun gaduh nak berniaga. Harap peniaga-peniaga pun pakat jaga, kita pakat jaga. Takut mereka megak lagi, kita tak boleh ngaji pula. Pakat jaga masing-masing.